Assalamualaikum warahmatullahi wa ila kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilma ya kashifal mushkil ikshif 'anna al-hijab 'an wujuhi hadhihi al-ma'ani wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqala Syekh al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Tang mana berhenti tu? Dan haram dihimpunkan Bagi bawah. dari satu dari bawah. Oh. Bawah sekali tu. Qala berkata muallif rahimahullahu taala, dan haram lagi tiada sah. Betul lah. Dan haram lagi tiada sah. Haram-haram ni di mana? Ulama kata fid dunia faqat, pada dunia semata. Adapun di akhirat itu tidak haram. Nah, haram apa? Haram dihimpunkan dua perempuan. Antara keduanya dua perempuan tu nasab. Nah, nasab. Nasab ni mana bersangkut keturunan lah nasab. Dua beradik. Ini Tuhan kata sebut dalam Quran, wala tajmi'u bainal ukhtain. Jangan kamu himpun di antara dua perempuan yang bersaudara. Nah, haram ni ulama kata fi dunya faqat, pada dunia sahaja. Dan haram lagi tidak sah. Boleh nak menikah kedua-dua boleh, tapi jangan ambil atas jalan serentak himpun. Bergilir ganti itu harus dan sah. Gitu. Dua perempuan, antara keduanya dua perempuan itu nasab. Atau ridha', boleh baca ridha'. Ataupun ridha'. Ridha' ni mana susuan. Dua saudara. Susuan pun tak boleh juga. Jika difardukan salah seorangnya laki-laki. Jika difardukan, mana difardu takdirkan. Jika kita buat kira-kira ya. Kita fardu takdirkan, mana kita buat kira-kira salah seorang akan laki-laki. Jadi maf'ul tu. Nescaya haram nikah antara kedua perempuan. Ini haram. Baik. Kedua perempuan. Seperti seorang perempuan tu, seperti ini misal bagi kata haram himpun lah. Misal bagi kata haram himpun tu, seperti seorang perempuan dan saudaranya yang perempuan. Haram kita himpun antara seorang perempuan dan saudaranya yang perempuan. Tak boleh juga. Kita tak boleh lah. Macam nak menikah dengan adik dengan kau tak boleh. Seorang perempuan, lepas tu saudara dia perempuan, kita nak ambil ketika tu juga tak boleh. Hukum dia haram. Atau khalahnya. Apa khalah? Khalah perempuan tu, ini ibu saudara pada pihak ibunya. Tu khalah. Ibu saudara pada pihak ibu dia. Mana dia dua beradik dengan mak dia. Nikah dengan anak, betul menikah dengan mak saudara juga. Ketika yang sama lah. Tak boleh. Mak menakan lah. Mak menakan. Belah ibu lah. Tu khalah. Maka jika dihimpunkan antara keduanya, mana dua perempuan, dengan satu akad,
mana sekali akad. Dengan satu akad mana dengan sekali akad. Batal keduanya. Apa makna batal? Fasid. Batal dengan makna fasid. Keduanya. Akad di sebelah mana Ustaz? Ha? Akad di sebelah mana? Di sebelah keadaan ke di sebelah akad? Akad ni sebuah mereka kata dua perempuan apa ni satu akad mana lagi kita angkat keduanya serentak. Sekali kedua-dua tu. Terima kedua-dua kan. Serentak. Maka kata dia batal. Apa mana batal? Mana fasid nikah tu. Tak terpakai pada awal. Pasal apa? Dua-duanya jadi fasid. Bila angkat serentak dia jadi fasid. Ulama kata kerana dia tidak aula atas salah seorang daripada kedua. Atas salah seorang yang berlainan. Mana dia tidak aula atas salah seorang daripada keduanya atas seorang yang lain. Sama ya pangkat dia tu. Bila sama fasid terus nikah tu. Kedua-dua fasid. Batal dengan mana fasid. Fasid keduanya tu. Atau dengan dua akad. Ataupun mana dua akad, dua kali akad lah. Hak tadi satu akad, mana sekali akad. Dia dua sekali. Ataupun dua akad. Dua akad malam akad kawan dia dulu. Lepas tu akad yang seorang lagi pula. Pun sama. Jika dikahwinkan perempuan yang terdahulu akadnya. Perempuan yang terdahulu akadnya. Akad perempuan. Jika diketahuikan perempuan yang terdahulu akadnya. Mana dia tahu hak mana dulu akad. Dulu akad dia. Dan tiada dilupakan kan perempuan yang dia tahu hak mana dulu akad tu, dia tahu. Dan dia tak lupa. Dia ingatlah memang hak ni dulu. Hak adik dulu. Misal kita kata. Lepas tu dia duk ingat hak ni memang adik-adik dulu. Batal yang keduanya, yakni seorang yang kedua tadilah. Saudara hak yang seorang lagi ni, batal hak yang kedua. Mana hak yang pertama tu terpakai, akad hak yang kedua tu fasid. Boleh faham tak? Dia menikah dengan kak dia tu. Lepas tu dia masih lagi dengan kak. Dia pergi menikah pula dengan adik. Nikah dengan adik. Dua kali angkat lah. Lepas tu dia tahu kata memang dia sedap nikah dengan kak dulu. Dan dia tak lupa lah memang dia kak dulu lah. Maka akad yang kedua tu batal. Faham tak? Kerana dia tak boleh himpun. Situ. Awal tu sah. Pasal dua kali. Kalau serentak fasid. Terima sekali fasid. Tak boleh berhimpun dulu. Atau atas jalan berhimpun tak boleh. Hak ni tak berhimpun dulu lah. Tapi dia pasal dulu kedian. Maka hak dulu tu sah. Hak yang kedua tu batal. Dia masalah berhimpun. Akad pada masalah berhimpun. Nisbah pada berhimpun. Atau dilupakan dia. Dilupakan dia. Tak teringat hak mana satu. Kan perempuan yang terdahulu akad, dia lupa. Dia akan perempuan yang terdahulu akad. Pada ketika tu nescaya wajib dihentikan. Dihenti oleh siapa ni? Oleh qadhi lah. Pada pekerjaan nikah tu. Maka wajib dihentikan. Dihentikan pada apa? Dihentikan oleh siapa? Oleh qadhi lah. Pada pekerjaan nikah tu. Pasal dia terlupa. Hak mana dulu? Nanti tak apa tak. Nampaklah. Wajib qadhi dihentikan pada pekerjaan tu. Pasal apa? Maka nyatalah
Kalau tak nyata, pasal apa ya tu henti Zat? Harap nyata hak mana dulu. Dah ingat lah hak mana dulu dah. Tapi kalau tak nyata juga, jadi gimana nikah tu? Fasih lah oleh angkat dia. Mana terpaksa lah angkat dia, akad dia tu. Nampak? Saya tak teringat. Mana boleh tidur mana satu. Nah, terpaksa nikah tu. Wajib dihentikan. Yakni tertegahlah daripada dukul, wajib dihenti. Dia mana tertegah pada dukul lah. Siapa tegah tu? Tok Qadi. Kalau orang lain tegah dia tak nak peduli. Nah, Tok Qadi ni dia boleh puasa jugalah. Daripada dukul. Wajib. Tapi tang nafkah wajib kena bayar kedua-dua. Wajib nafkah dua isteri dia. Tadi dukul tu stop sat. Boleh? Tawakuf dia panggil. PKP lah saat kau habaq tu. Maksud dia tak boleh. Tapi nafkah wajib kedua-dua. Pasal dua-dua tu atas isteri dia. Tapi tak tahu, tak nyata mana satu. Faham tak? Tu. Sampai nyata. Kalau tak nyata juga, ya Allah, pasih, terpasah. Akad saya. No. Maka tu qadi tu kena fasah kan? Fasah kan? Akad apa? Sampai agak-agak nyata lah. Kalau kata memang tak boleh nyata lah, dia pun tak teringat lah. Hak mana dulu ni atas dia, orang hak nikah tu mati dah hak kan nikah tu kan. Jadi bila sampai tahap tu, pada ketika tu fasih kan ni apa? Qadi tu kena fasih nikah. Pasal kedua-dua lah buat macam mana? Mana tahu pasal orang. Gitu. Lepas tu nikah semula lah. Nikah dengan mana awak. Akad semula mana yang nak ni. Gitu. Tu dia kata wajib dihenti hingga nyata. Hingga nyata. Maka tak nyata, fasih oleh angkatnya. Gitu je. Qala musannif rahimahullah. Dan jika jatuh berserta mana serentak keduanya, yakni dua angkat lah. Dan jika jatuh berserta, jatuh ni mana dia berjalan ataupun berlaku oleh akad tadi ni, oleh keduanya, oleh kedua angkat tu berserta serentak. Oleh angkat nikah tu lah. Jatuh berlaku serentak keduanya. Seperti ia berwakil pada akad. Dia wakil kat orang pada akad. Oi, dia kata dia wakil kat kawan tu. Hang tolong apa? Kau wakil angkat nikah dia. Dia duduk luar negeri tu lah. Dia wakil kat dia atau apa lah. Wakil kat ustaz tu orang. Wakil dia tu orang. Kau ni duduk rumah dia lah. Perempuan tu lah. Hak ni nikah ni kau wakil dua-dua orang. Hak belah nu dia tibai lah. Hak ni tibai. Tapi orang wakil orang dia tak boleh. Dia wakil kedua-dua. Maka majlis tu sama-sama pergi sebelah. Majlis angkat nikah. Nampak? Dia jatuh serentak. Majlis angkat tu lah. Tapi berlainan majlis lah. Bukan satu majlis. Berlainan majlis. Hak ni dia rumah dia. Lepas tu takdir lah ni. Itu takdir. Baik. Dan jika jatuh berserta keduanya, yakni dua akad tadi, jatuh ataupun berlaku oleh dua akad nikah, oleh akad nikah tu serentak keduanya, seperti ia berwakil pada akad satu masalah, atau dikahwinkan terdahulunya, atau diketahuikan terdahulunya, dan tiada tertentu yang dahulu. Jadi dan jadi wawul hal. Atau diketahui terdahulunya, dia tahu dulu. Padahal tiada tertentu yang dahulunya. Dia tahu mana tapi hak tak tentu hak mana satu dulu. Dia tahu hak ni dulu kemudian. Akad tu berlaku dulu kemudian. Tapi hak mana dulu mana kemudian itu dia tak tahu. Dua masalah. Tadi jatuh serentak. Dia wakil lah kan. Jatuh serentak. Hak ni dia wakil tapi dia tahu memang berlaku tu memang dulu kemudian. Tapi tak pasti. Hak nombor satu dulu ke nombor dua dulu. Nampak? Tak pasti. Dulu kemudiannya tu. Tapi
Memang berlaku dulu apa? Tak sekali lah kan. Tak berlaku sekali. Hak awal tadi masalah berlaku serentak. Hak ni tak serentak, tapi tak ketahuan lah hak mana dulu mana kemudian. Tapi berlaku memang dulu kemudian. Ni dua masalah. Baik. Dan tiada diharap ketahuinya sampai dia kata ni pun payah tak tahu nak kata ni hak mana dulu mana kemudian lah. Ni tak diharap ketahui. Maksud dia macam kita lah, macam orang sakit yang tak diharap sembuh kan. Baik. Tiada diharapkan ketahui terdahulu tu. Tak ada harap, tak ada jalan nak tahu. Mana nak tahu orang Johor, orang di Kedah lah. Mana dulu tak tahu. Yang berlaku angkat tu. Habis. Atau dijahilkan terdahulu. Atau dijahilkan terdahulu. Mana angkat yang terdahulu? Hak tadi dia tahu dulu lah. Tapi tak tahu hak mana dulu dia. Tapi hak ni dijahil hak mana dulu? Jahil. Lebih kurang lah. Terjahil terdahulu. Atau tu. Pilih takhir lah. Dan berserta. Dia tak tahu hak mana dulu, mana berserta. Mana berserta. Baik. Jawab pada kata jika. Dan jika jatuh berlaku serentak tu, nescaya batal lah keduanya. Apa makna batal? Tak sah kedua-dua. Batal lah keduanya, kedua akad. Mana batal ni, mana nescaya batal, mana tak sah, nescaya tak terpakai lah kedua. Pada beberapa surah ini. Pada beberapa surah mana masalah. Surah-surah tu mana ada beberapa masalah. Dia macam mana boleh jatuh serentak akad tu tak? Kawan tu mula pukul 11 kau ni, pukul 11. Tok Imam angkat tu Tok Imam lain, ni Tok Imam lain. Masa yang sama. Satu wakil, satu dia. Dia seorang dia wakil. Seorang bini duduk Perak, seorang bini duduk Kuala Lumpur. Tok Imam Kuala Lumpur pun angkat pukul waktu tu juga. Tok Imam Perak pun angkat waktu tu juga. Dia bukan dia seorang, bukan dia angkat sendiri. Faham tak? Dia wakil daripada orang. Terima angkat ni, terima nikah dia tu. Dia duduk luar negeri tu. Jadi berlaku jatuh serentak berlaku. Lepas tu takdir lah tu. Misal benda begitu. Tak terpakai kedua-dua. Tu senang. Senang dia. Maka batal kedua-duanya. Pada beberapa surah ini. Berapa? Ada 3, 4 surah 4 masalah tadi. Daripada maka jika jatuh berserta tu dah. Daripada situ ada 4 masalah tu. Semua masalah ni tak terpakai. Habis situ. Qala musannif rahimahullah. Dan harus memilih 2 perempuan yang haram dihimpunkan keduanya itu. Dan harus memilih 2 perempuan. Ambil dekat tu dulu. Harus kita milik 2 perempuan. Perempuan, sifat perempuan tu lagu mana? Yang haram dihimpunkan keduanya itu. Tapi haram kita himpun. Ni masalah mana? Ini masalah milik. Sama ada dengan jalan beli ataupun dengan jalan hibah atau dengan jalan sedekah. Milik mana hamba? Mana? Nah, abang kata kalau dari segi jalan akad itu tak sah. Tak harus. Kita memilikkan 2 perempuan yang haram. Yang mana dia kata? Yang haram dihimpunkan kedua. Itu sifat pada perempuan. Adik dengan kak. Dua-dua perempuan ni. Kalau atas jalan akad itu haram. Itu tak sah. Tapi atas jalan milik harus. Faham tak? Harus kita milik. Kita beli. Hamba duit ada banyak lah. Dia sekeluarga tu kena jual. Pak mentua pun kena. Adik ipak pun kena. Kak ipak pun kena. Ni cerita Firabli Tiga Abdul. Jadi dia beli belakang. Bila dia beli belakang, dia himpun lah. Boleh tak dia pakai hamba dia? Boleh tak wati? Boleh. Wati hamba hak adik boleh. Wati hamba hak kak pun boleh. Pasal itu bukan atas jalan himpun atas jalan akad. Himpun atas jalan milik. Itu sah. Faham tak? Gitu. Atas jalan akad tak sah. Atas jalan milik tak apa. Harus dia wati hamba dia walaupun 2 balik. Tapi bukan atas jalan. Bukan atas jalan akad.
Ni masalah beli hamba saya perempuan, dua beradik ni. Ataupun anak saudara dan ibu saudara lah. Jahat tadi, awal tadi. Tak ada apa. Atas jalan. Wa imam milik tu ulama kata dengan jalan beli, jalan hibah atau jalan sedekah. Orang sedekah bagi kat dia. Baik kau ni lah sedekah hamba. Dua orang bagi kat dia. Ya, tak masalah. Ataupun atas jalan beli. Boleh juga. Ataupun atas jalan hibah. Boleh, tak ada masalah. Itu. Ataupun atas jalan apa? Pesakah. Pun boleh juga lah. Pak dia ada hamba lah. Hamba ikut juga ulama dia. 200 cerita. Lepas tu saya mengajak sekolah meleleh dulu. Mengajak tingkatan 4. Saya tak mengajak tingkatan bawah. 4, 5, 6 Lepas tu belajar mengajak tarikh Islam. Dan tarikh Islam kita baca, mereka mengaji tarikh Islam Khalifah Bani Umayyah. Bila Khalifah Bani Umayyah tu, selepas Muawiyah naik Yazid. Yazid bin Muawiyah ni ulama tarikh tak berapa nak tulis sangat bab masalah dia. Kerana ulama jawab kata tak apa mereka tak apa nak redha dengan Yazid bin Muawiyah ni. Yazid bin Muawiyah ni ulama tarikh lah, kerana dia ni dia ada 4 perkara yang dia buat di zaman dia tu lah. Yang pertama, qatlul Husain, bunuh Husain tu. Yang kedua, ibahatul Madinah, dia mengharuskan Madinah. Bila cucu Sayyidina Abu Bakar Abdullah bin Zubair dah hidup mengaku jadi raja tu lah. Maka dia tentera kepung Madinah, tapi Abdullah bin Zubair tu dah lari pergi ke Mekah. Maka mereka tawan Madinah boleh lah. Waktu tu mereka duduk di Syam, pemerintahan di Syam lah, di Bani Umayyah di Syam. Bila menang, mereka berampas balik Madinah tu. Dia mengharuskan buat apa saja pada orang Madinah tu lah. Rampas lah apa semua macam mana hak orang. Macam orang-orang kafir lah. Yang kedua. Yang ketiga, dia Ramyul Kaabah. Bila dia tahu Abdullah tak ada, itu pergi ke Mekah. Dia pun nak masuk kota Mekah tak boleh, dia tembak lah. Lepas tu dia balin ke macam pakai banjar terbih besar macam kita tengok gambar purba-purba orang putih tu kan. Kat atas tu terbakar kat sakful Kaabah, kelambu Kaabah, atap Kaabah tu lah sampai tu. Dan yang keempatnya yang ulama tak rela dengan dia tulis khosian. Khosian tu tak apa, mana-mana dia kasih buang hak itu. Lepas tu kita pun pening ke mana dia tulis macam tu ya, khosian. Khosi tak apalah, kasih makna kasih. Tanya ustaz tua mengajak daripada tapi ayah dia dulu mengajak saya kita balik mengajak dia. Tanya ustaz, khosi ni kat mana ustaz ni? Dia tak minyak ni masalah ni. Awak. Dia kata masalah dia ni hamba dia banyak. Hamba dia 200 orang. Perempuan saja. Hak perempuan saja. Ni. Hak tu dia kata hamba dia untuk apa ni? Tak kira tukang masak, tak kira apa ni. Hamba dia 200 orang. Lepas tu tukang kebun pun banyak lah. Macam dia tu. Dia tak harap apa ni. Tu yang kes dia kasih. Tu bunyi khosian tu. Ni kes kasih tu yang kita tahu. Ni saya tanya abang kasih abang tu lah. Hamba berapa orang ni? Cerita dia hamba dia 200 orang. Kalau giliak semalam seorang, kita katalah semalam seorang, dekat setahun baru sampai giliak balik 200 hari. Setahun 365 hari lah. Dekat setahun baru nak jumpa ni balik. Tu takkan tukang kebun tak makan. Bila tak apa nak harap kat tukang kebun, dia kasih. Faham tak? Habis tu kes khosian ni, dia kasih dia hak buat tu. Rupanya zaman tu dah kasih. Bila kasih ni buat apa lah? Jadi siapa? Kuda gelding. Tengok Tina mengong. Kasihlah. Ya Allah. Tu okey. Hamba bambu apa orang? Hamba ni ulama kata atas jalan milik tak kira berapa orang. Tapi atas jalan akad 4 saja kita lah. Tu ahli sunnah. Kalau Syiah 10. Kalau Mu'tazilah berapa belah? 18 lah. Kalau tak silap. 18.
18 orang lepas. Pasal dia wow tu bukan wow. Kita wow apa? Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulata. Wow tu dia panggil wow ataf li takhyir. Kita kena pilih lah. Wa imma 2, 3, 4 ataupun kalau tak ni satu. Pilih. Dia panggil mutlaqul jam'i kalau hak Syiah. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna 2. Wa sulasa 5. Wa ruba' jumpa 3. 9. Tu fa in khiftum ala ta'dil fa huwa wa fawahidatan seorang. Jadi 10 tu ingat yang Singapura dulu yang kata juga 10. Okey tu memang boleh dia buat. 10. Mu'tazilah 18 kot. Dia kira isnin masna ni. Ni kacau ni. Banyak kan ni. Tu dia lah. Nanti mai. Habis. Habis bayuk lagi. Masna ni min dia tulis tu. Masna wa sulasa. Tak. Masna ni mana dia asalnya isnin. Ni mana dua. Tu asalnya. Ni bagi masna. Cuba campur. 2. Kalau ni 3. Ada 4. 2, 4. 10, 8. 18. Muat tu muat tadi lah. Tak ada salah. Quran tu juga. Bukan dia pakai Quran. Nampak? Hal tu. Tu beza. Kita ada. Kita. Lah. 2 ataupun 3 atau 3. 3 pun mampus lah pun. Tambah. 7, 8. Yalah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Ni masalah beli saya. Harus atas jalan milik, bukan harus atas jalan akad. Kedua. Maka jika ia wati salah seorangnya dua perempuan tadi atas jalan milik tu, haram yang satunya hingga tak boleh. Tapi milik boleh, tapi haram atas wati. Kalau dia wati adik, kak tu tak boleh. Pilih tengoklah hak mana dia pasal berkenan. Pasal dia berkenan nak wati tu lah. Tapi hak seorang lagi tak boleh. Atas jalan wati tak boleh, faham tak? Wati kena seorang ya, tapi atas jalan milik boleh milik kedua. Gitu. Hak tu apa suruh bagi baju lah. Hak seorang tu. Gitu. Hingga haram atasnya. Atas apa tu? Yang pertama, yang apa ni? Yang perempuan yang hingga haram atasnya yang pertama dia tulis je. Cuba tengok ayat lah tu. Pertama lah. Maksud dia yang perempuan yang sudah diwati yang pertama. Gini deh masalah ni. Haram oleh penghulu yang pertama dengan dihalakkan milik dengan bahawa dijual akan yang diwati itu, maka yang satu lagi itu halal lah watinya. Gitu. Apa dia? Dia tahu tu yuk, mayuk. Dia atas jalan yang pertama tu. Dia gugur lah kalau kata dah wati tu. Maksud kata dia jual yang milik dia, milikkan dia tu. Baru boleh wati yang dulu. Mengharamkan oleh penghulu. Yang ni mengharam oleh penghulu akan yang pertama dengan dihilangkan miliknya, dengan bahawa dijual akan yang diwati itu, maka yang satu lagi itu halal lah watinya. Gitu. Maksud dia faham lah. Macam itu. Itu dhabit dia lah. Dia gini. Dia tulis apa dalam tu, Mayuk? Jumpa sama tak?
Harus orang yang merdeka. Dah harus. Hingga haram atasnya pertama. Pertama betul. Dia tulis pertama. Dan harus memilih dua perempuan yang dihimpunkan keduanya, maka jika ia wati salah seorangnya, haramlah yang satunya, hingga haram atasnya yang pertama dengan dihilangkan miliknya atau dengan dikahwinkan. Gitu boleh. Memang yang pertama. Baik. Gini masalah dia. Ambil ibarat tu. Ambil. Qala musannif rahimahullah. Dan harus memilih dua perempuan yang haram dihimpunkan keduanya itu. Mana hamba lah masalah tu tadi. Maka jika ia wati salah seorangnya, seorang hamba tu haramlah yang satunya. Nampak tak? Haram hak satu lagi. Dua beradik lah kita kata. Kalau dia wati kak, haramlah adik tu. Haram pada wati. Milik harus. Mana? Situ. Haram pada wati. Hingga haram atasnya. Hingga haram. Haram tu sampai jauh mana? Sehingga haram atasnya yang pertama. Dengan dihilangkan miliknya. Nampak tak? Dihilangkan miliknya. Hilang milik ni wa'imah. Dia ikut suka dia. Dia merdeka boleh. Dengan mana gini? Mana dia mengharamkan oleh penghulunya yang pertama. Dengan dihilangkan milik dia. Dengan bahawa kata dia jual akan yang dia wati tu. Faham tak? Akak tadi lah, tak kira yang pertama tu. Dia wati, dia jual akan yang wati. Maka yang satu lagi tu halal lah dia wati. Wa'imah dia merdeka. Dia merdeka kan apa? Hak yang pertama tu. Tak kira lah ke mana dia hilangkan milik. Ataupun dia bagi ke orang dia hebat. Tak ikut suka lah. Kira bukan milik dia. Bukan bila jadi bukan milik dia. Pada ketika tu barulah halal yang kedua. Pasal dia lama dia tak cemungin lah. Tapi kena hilang lah. Kau mana tu jual lah seorang. Tapi kalau dia tahu boleh. Tapi tak duk haram tu. Yang kedua tu. Faham tak? Situ. Dengan dihilangkan miliknya. Miliknya milik yang pertama. Yang pertama mana perempuan yang sudah diwati. Yang pertama tu lah. Gitu. Perempuan yang sudah diwati dengan dihilangkan miliknya, milik yang pertama. Atau dengan dikahwinkan dia. Kan perempuan tadi ni. Atau dikitabah akan dia. Boleh juga. Atau dikitabahkan akan dia. Kitabah ni mana dia? Dibuat perjanjian lah. Dia panggil hamba makatib. Sama muba'at sama lah. Makatib muba'at sama. Apa makatib? Hamba yang kalau ikut katibun ni khani. Makatib ni mana dia hamba yang kita buat perjanjian merdeka dengan kepada apa? Dekat dia tu. Dengan kita suruh bayar harga diri dia harga tu dengan tempoh masa yang tertentu. Jadi setengah dia merdeka dah lah. Pada itu. Bila dia kitabah tu pada ketika tu halal lah. Hak yang kedua tu. Kerana hamba ni bila dia kitabah pun dia jadi milik tapi setengah lah. Dia tak sama lemur kebau. Lemur kebau ni bila kita nazak dia terus jadi milik orang. Semuanya sekali. Faham tak? Bila kita nazak dengan lemur nak buat korban, nak buat apa-apa lah dengan binatang tadi, maka hilang milik kita serta-merta ketika tu. Hamba ni bila kita kitabah pun dia hilang setengah. Habis setengah tak buat kerja boleh suruh lagi dah. Tapi milik dia setengah dah hilang. Gitu lah. Tak hilang semua lagi. Gitu. Qala musannif rahimahullah. Dan jika dimilikkan salah seorangnya dan berkahwin ia akan yang satunya. Dan jika dimilikkan salah seorangnya, dia milik salah seorang, tak kira lah dia milik oleh adik ke milik oleh kak lah. Tu dia milik atas jalan milik hamba lah kan. Tapi dan berkahwin ia akan yang satunya. Hak seorang lagi dia ambil, dia merdeka, dia menikah. Buat bini lah.
buat bini. Tapi dua beradik ke, hak tu milik atas nama hamba, hak ni milik kena akad. Gitu. Salah satu. Yang ni perempuan yang merdeka, dikaitkan dengan dia lah. Jadi kalau maka tak sah juga kita nikah laki-laki yang merdeka akan sahaya, padahal baik. Pada ketiga tu, halal yang dikahwinnya. Halal hak kahwin dia saja. Tiada yang dimiliknya. Mana tiada halal wati atas penghulu lah. Yang mana hamba yang dimiliknya. Tak boleh. Halal hak yang dia kahwin tu sajalah. Yakni tidak halal, tiada yang dimilik, mana sahaya yang dimilik tu tak halal lah bagi dia. Pasal apa? Jadi dua hati dua balik kat mana? Melainkan Nabi ini khususnya boleh, Nabi boleh pun. Kita umat tak boleh. Dan jika sudah diwatikan dia sekalipun, pasal apa? Tak halal. Ilat dia tu, ilat bagi kata halal tu. Kerana ibahah. Yakni ibahah wati dengan nikah ini, dengan sebab nikah itu lebih kuat. Ibahah mana? Apa mana ibahah? Keharusan. Terjemah gitu kan? Nak terjemah gitu? Sedap lagi tak? Ibahah. Terjemah keharusan kot no? Keharusan ibahah dengan nikah. Nah, kerana ibahah mana keharusan wati dengan nikah ini, dengan sebab nikah. Dengan tu sebab apa tu? Kerana keharusan dengan nikah, dengan sebab nikah itu terlebih kuat daripada ibahah, yakni keharusan wati dengan milik. Nampak tak? Maka halal hak dia nikah tu saja. Adapun hak dia milik itu tidak halal. Pasal apa? Kerana keharusan wati dengan sebab nikah lebih kuat daripada keharusan wati dengan sebab milik. Nampak tak? Situ. Itu ilat dia. Qala musannaf rahimahullah, dan harus bagi orang yang merdeka berkahwin 4 orang perempuan. Ambil. Harus dan sah bagi orang yang merdeka berkahwin 4 orang perempuan. Sama ada akad tu berasingan atau sekaligus. Boleh. Ni aku nikahkan di kau. Dia panggil apa Id? Jawablah ya lah. Cik Imam panggil. Ni aku nikahkan di kau dengan nama P.A. dan Minah semua. Pak-pak tu. Dengan ni, dengan berwakil wali mereka ni bagi apa, akan daku Cik Imam tengah lah. Jurus nikah tu. Dengan apa emas kahwin sebanyak tunai, aku terimalah ke semua nikah mereka. Gitu lah sekaligus. Maka sah. Macam kita, aku terima akan nikahnya. Tu balik pada dia. Aku terima akan nikah mereka ni ke semua lah. Dengan emas kahwin sebanyak berapa belah ringgit tunai. Selesai lah. Sekaligus. Sama ada harus kita kahwin 4 tu. Ulama kata dengan berasingan akad ataupun bersekali ataupun sekaligus akad. Boleh? Boleh, tak ada masalah. Berasingan sekaligus. Dia tak ditelek kepada haram, tetapi sah atau tidak haram. Haram tetapi sah tu seperti tidak berlaku adil, berkahwin lebih daripada satu. Itu masalah lain. Betul tak?
Berkahwin juga. Karena Allah Ta'ala kata fankihu ma talaba lakum minan nisa masna wa thulatha fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan. Tu. Hak tu masalah dia. Dia tak ditelek kepada haram. Tetapi sah. Ataupun tidak haram, hak tu lah. Haram tapi sah. Ni seperti dia tak berlaku adil. Tu haram berkahwin tapi sah. Dia nak cerita bab masalah sah. Harus. Gitu. Lebih daripada satu. Walaupun dia kata memang dia tak boleh berlaku adil, dia menikah juga. Sah ke tak? Sah. Cuma haram tak berlaku adil tu. Nampak tak? Tang sah tak ada masalah. Lagi tak lebih daripada 4. Lebih daripada 4 tak sepakai. Hak naik akad tu tak sah. Faham tak? Akad lebih tu tak sah. Dia tak 4. Gitu. Dia telek pada sah ataupun tidak. Bukan masalah haram ke tak. Gitu. Dan bagi sahaya yang muba'ab. Mana muba'ab? Ba'dun ni mana setengah lah. Setengah dia merdeka, setengah dia milik tu, milik Tuhan. Muba'ab ni yang setengah-setengah lah. Maksud dia yang ada perjanjian dengan Tuhan dia. 2 perempuan jua. Dan bagi sahaya dan yang muba'ab. 2 perempuan jua, 2 perempuan sahaja. Kalau sahaya kerana depa hukum dia setengah lah pada orang-orang mereka lah. Dia setengah lah. Hak muba'at pun setengah. Dia kira sahaya lagi. Dia bukan habis kontrak. Gitu. Tak habis kontrak. Dia setengah. Kalau macam kita lah, aurat laki-laki kita biasa antara pusat dan lutut, aurat sahaya walaupun perempuan, dia pusat lutut, dia setengah aurat daripada orang merdeka lah. Kalau dia kena, orang merdeka kena tibai 100 rotan, depa 50 lah. Kerana dia bukan diri dia pun milik orang. Cerita dia gitu lah. Setengah. Gitu. Maka jika lebih daripada 4 pada yang merdeka dan lebih daripada 2 pada sahaya dan muba'at, jika ada maka eloknya itu. Maka jika pada satu akad. Nampak celah tu? Lebih daripada 4 bagi yang merdeka, lebih daripada 2 bagi saya dan muba'at. Maka jika tu dia nak buat masalah tu kan. Fak masalah. Maka jika pada satu akad batal sekaliannya. Nampak tak? Kalau pada satu akad tu lebih daripada 4. Ku nikah dengan lebih 5 lah. Pergi ni. Maka batal sekalian. Tak. Batal ke semua. Tidak nak pilih yang mana. Hanya kita nak bagi sah tu pilih yang mana. Nampak tak? Gitu. Lagu orang tanya tak tahu ya. Cantik kot dia jawab lah. Kita tak nak fikir jawab dia. Orang tanya pasal apa orang perempuan tak boleh menikah lebih daripada satu. Orang perempuan lah. Kalau tak boleh nikah banyak kan. Orang lelaki boleh nikah banyak lah. Boleh keempat. Orang perempuan boleh tak boleh nikah banyak. Pasal apa? Kita ni sebenarnya. Jadi dia jawab. Dia tak nak berbin apa. Dia jawab gitu mudah-mudah. Dia jawab gitu mudah-mudah. Anak berbin apa? Kawan ni sikit Melayu kau ni pula tidak lah. Kau ni pula lah. Kalau lelaki macam apa? Terbit main anak berbin apa? Masuk juga lah. Dia jawab mudah gitu ya. Dia tak nak berbin apa. Tapi kalau orang jantan dia jantan tu lah. Kau berapa orang pun lah. Tidak kau ni terbit belakang. Tak apa habis tu orang tu. Sama. Kita walau lah. Kita walau habis. Ni nak berbin apa? Nak kata habis kau ni telinga dia macam kau ni. Hidung macam kau ni. Mampu tu. Pandai dia. Baik. Kalau jika pada satu akad batal sekaliannya. Nampak tak? Batal belakang. Atau pada 2 akad. Maka hukum maka hikmah dia. Hukumnya kan hikmahnya.
Atau pada dua akad, maka hukumnya seperti telah terdahulu sebut. Hukum bukan hikmah. Hak ni teh, kita ni teh. No. Kita ni teh. Atau pada dua akad, maka hukumnya seperti yang terdahulu sebutnya pada bicara akan berhimpun antara dua saudara perempuan dan seumpamanya dua saudara perempuan tadilah. Maka tak terpakailah akad tadi. Akad yang hak lebih tu tak terpakailah lah. Betul dua akad. Hak yang sebelum pada cukup, sebelum takat 4 tu sepakai semua lah. Lepas tu buh yang kelima, macam tu tak terpakailah akad tadi. Itu je lah. Gitu. Habis. Qala musannif rahimahullah. Dan halal. Yakni halal apa ni? Halal makan lah, halal berkahwin. Dan halal yakni halal berkahwin umpama saudara perempuan bagi isteri atau khalahnya, macam tadilah mak saudara belah mak itu dah. Boleh juga. Dan isteri yang lebih daripada 4 jika pada apa tu? Iddah bain. Jika pada iddah bain. Jika ada isteri kita tu pada iddah bain. Bain ni apa? Tahu apa bain? Orang bain apa bain? Dia ada 2 iddah dah. Pen ni sekejap tengok try pen ni. Mahir. Dia apa dah? Iddah ni ada 2. Satu raja'i. Tak boleh tulis weh. Dia kena tulis kutu weh. Okey. Iddah raja'i lah. Satu iddah bain. Bain ni hamzah nun. Dia pecah 2. Hak ni kubra. Hak ni sughra. Hak bain kubra ni satu ya. Apa bain kubra? Talak. Talak 3. Bain kubra tebus talak dengan apa kita tu pasah nikah. Bila Tok Qazi pasahkan nikah, maka ni dia punya pasah fasin kha. Ni tebus tabah. Tebus tolak. Lagu tu tolak ni tolak 3. Tolak 3 ni memang tak boleh melainkan Cina buta. Buat imam tak kira lah bain mana pun. Hak ni boleh dah nikah balik? Tak boleh dah. Hak ni boleh lah rojok? Tak boleh. Bain tak boleh rojok. Melainkan bain apa ni semua, dua-dua bain lah, tak kira lah bain apa pun. Hak ni telah lah. Bain ni tak boleh rojok. Tak boleh rojok. Melainkan kena akad baru. Hak yang boleh rojok raja'iyah. Talak 1 dan talak 2 saja. Arab Melayu biak-biak. Talak 1 dengan talak 2 saja raja'iyah. Ini bain. Kalau isteri yang diceraikan tu atas talak bain, maka sah nikah. Faham tak? Pasal dia tak boleh angkat baru. Tak boleh angkat baru. Dia tak boleh apa? Tak boleh rujuk. Bila tak boleh rujuk, dia kena angkat baru. Jadi bila dia nak angkat baru dengan perempuan tu, tak boleh dah lah. Faham tak? Pasal dia dah cukup lah. Faham tak? Gitu. Selagi duduk dalam raja'iyah tak boleh. Sebab tu lah ni orang lelaki-lelaki ada iddah. Jaga Min. Sungguh. Pasal berlaku di tempat saya, dia cerai membuat isteri dia talak 1. Bila cerai talak 1, dalam masa iddah tu 3 bulan dah, dia minang orang lain nak nikah, nak buat kenduri. Bila PC orang nak nikah, Tok Qazi tak bagi.
kena masih dalam raj'iyah. Maksud dia hang kena bagi ayat lepas iddah. Maksud dia ada iddah. Hang nak tak boleh nikah melainkan selepas 3 bulan. Bagi kita. Maksud dia ada iddah lah orang lelaki ni. Pasal apa? Dia takut apa? Buat kenduri. Dia kata ni saya panggil orang lah ni. Zaman dulu isi borang dengan terduga lah. Zaman tu lah. Ni saya panggil orang ni. Orang angkat-angkat ni. Panggil orang lah. Boleh. Tapi kena buh bagi saya cukup sampai 3. Tak boleh rajak. Faham tak? Dia takut apa? Bila nikah tu pakai lah. Tak kira dia nak rajak balik dengan bini. Jadi tu. Faham tak? Jadi tu. Hang setuju tak setuju? Bukan bak hang perempuan. Rajak hak suami bukan hak isteri. Hang mau pun kira mau, hang tak mau pun mau. Tu cerita dia. Sebab tu Nabi kata salah satu jiddahunna jiddun wa hazlahunna jiddun. 3 jenis main-main pun sungguh pun sungguh. Apa dia? Mula-mula Nabi sebut an-nikah at-talaq ar-ruju'. 3 ni. Nikah, talak, ruju'. Semua main-main pun sungguh. Semua talak tu hak suami, rujuk pun hak suami. Hang tak mau pun kena mau. Tu cerita dia. Jadi ke mana menjadi 2? Maksud dia tak mau bagi ada jadi 2 lah. Dia bengong sungguh tu. Dia tak mau jadi 2 tu. Hang kena. Jadi kena boleh dia tak? Lepas bagi cukup. Tambah lagi 2. Apa lafaz tu lah. Tambah lagi 2. Jadi tambah lagi 2 jadi bain kubra tu lah. Kubra ni tak boleh rujuk lah. Bila tak boleh rujuk, kok mana pun kena angkat baru. Faham? Angkat baru. Dah lah bain kubra kena Cina utah lah. Cina upah lah tu. Dia tambah lagi 2 Ustaz. Dia tanpa dengar dah anak tak apa. Dia nak tambah lagi 2 tu tanpa dengar. Isteri tak apa kan? Tak apa. Dia bukan syarat isteri itu tahu dan bukan syarat izin pada isteri. Tu cerita dia. Cerita dia bangsa. Baik minta maaf pada minta izin. Tu cerita dia. Wallahualam. Kalau kata minta izin mampu tak boleh lah. Baik minta maaf. Tu je. Tu selesai. Hak tu selesai. Nak buat rena benda jadi dah. Allah. Jejak semua tak mampu lah. Lembik. Benda jadi dah. Minta maaf lah. Buat rena lah. Lama-lama nak pergi mana dia pun. Kita rasa lah dalam masa dia si pertama tu dalam raja'iyah lagi. Kemudian dia nikah yang kedua tu kan. Yang kedua dia cerai lah kan. Tapi yang kedua tu nikah tu tak sah kan. Nikah tu tak sah. Ni masalah hak lebih. Ni cerita dia dah cukup. Cukup 4. Dia nak tambah satu lagi tak sah. Melainkan ulama kata kalau sah, hak yang perempuan isteri dia ni ada salah seorang duduk dalam rajak dalam bain, sahlah angkat yang kelima. Ni cerita. Kalau rajak ni tak sah pasal rajak ni masih lagi isteri. Gitu. Tak lagi masih lagi isteri, tak sah. Ni masalah hak lebih. Kalau hak 2 bila-bila pun sah min. Tak ada masalah. Hak tu bila-bila pun sah. Ni masalah hak lebih. Cerita ni. Gitu. Bila-bila pun sah tu. Tak malah duduk dia. Okey. Habis. Dia kata apa? Dan halal umpama saudara perempuan bagi isteri atau khalahnya. Habis dekat tu. Dan isteri yang lebih daripada 4 itu, jika pada iddah bain. Mana isteri kita tu dalam iddah bain, ya Allah. Sama ada tebus talak ke, sama ada apa? Pasah nikah ke ataupun talak 3. Iddah bain lah. Tak kira lah bain apa kubra ataupun sugra. Bain kubra, bain sugra boleh nikah tapi dengan akad baru. Bain kubra tak boleh nikah melainkan dengan Cina buta muhallil. Gitu. Waya nampak. Baik, tiada pada iddah raj'iyah. Apa mana tiada sah pada iddah raj'iyah? Tiada sah ataupun tiada halal lah. Tadi dia pakai apa? Dia pakai dengan apa ibarat halal lah.
tiada halal dengan iddah raj'iyah. Kalau duduklah iddah raj'iyah tak halal lah lebih tu mina. Takat 4 tu. Tak boleh. Dia kata dia cerai, hal aku tu. Ni hak yang nombor apa ni? Dia kata nombor 3. Nombor 3 tak apa sah. Nombor apa ni? Nombor 4 ni, hak ini hak cerai nombor 4. Hak nombor 4 ni nak nikah. Nikah nak kira kalau ikut kalau ada nombor 5 ni tapi duduklah iddah raj'iyah tak boleh. Memang tak sah lagi lah. Tapi la iddah ba'in sah. Tu yang kita lihat tu. Faham tak? Pasal bain dia kena akad. Hak ni dia tak perlu akad. Faham tak? Macam dia dalam milik dia. Kerana iddah raj'iyah itu pada hukum isteri. Nampak tak? Iddah raj'iyah tu dia masih dalam hukum isteri lagi. Dia bukan kena angkat. Dia kata hang aku nak balik. Hang kena balik. Dia kena mana pun kena balik. Tak mau. Hang mau kan? Tak mau kan? Dia biar dia duduk kata habis. Tak mau. Tak mau tu dah. Nak habis aku nak balik. Dia tahu aku tak mau. Tak mau pun kena mau. Nampak tak? Kok mana pun. Hak dia lah. Pasal hukum isteri lagi. Hak kita belakang. Tapi kalau bagi kat mereka sehari 6 kali. Masya Allah. Dia buh kat kita. Tu cerita dia. Sehari 6 kali tu sikit tu. Sat cerai. Mampu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan apabila ditalak oleh yang merdeka. Dan apabila ditalak oleh yang merdeka. Maksudnya oleh orang yang merdeka. Yang tu kena pada orang lah. Ditolak ni sama ada dia telah wati ataupun dia belum wati. Seorang perempuan, lepas tu dia ditolak oleh isteri, oleh suami dia. Suami dia merdeka lah. Sama ada suami dia tu sama ada perempuan tu diwati ataupun belum diwati. 3 talak. Entah talak 3. Marah tak mana bagi 1 tu dah cerai apa tu jugalah. Kok ke depan ni kan. Aku takut situ. Tak mana pun. Bagi 1 dah. Cerai apa tu lah. 1 pun cerai, 3 pun cerai lah. Cuma duduk dalam tu je lah dalam masa tu kan. Baik. Mereka 3 talak. Ditalak akan 3 talak lah. Dan sahaya dan yang muba'at 2 talak. Depa penuntukan dekat 2 ya. Kita merdeka 3. Depa 2 kali pesan. Wa imam bagi sekali goi, wa imam bagi sehari 1. Kita bagi sekali pun 3, bagi sekali 1 pun 3. Kali cerai. Rujuk balik. Sekali cerai, rujuk balik. 2 kali ya. Habis tinggal 1 jelah penuntukan. Tu kena jaga semua. Gitu. Wa imam bagi sekali goi, wa imam bagi sekali 1. Kalau orang hamba jenis bangsa saya ni dia 2 yang peruntukan dia. Gitu. Apabila ditalak oleh yang merdeka akan 3 talak. Mafhum mutlak orang lagi. Dan sahaya dan yang muba'at akan 2 talak. Sama ada talaknya dahulu daripada wati atau sudah diwatinya. Sebelum wati ke ataupun selepas pada wati ke? Pada ketika tu tiada halal baginya isterinya. Tidak halal tadi ni itu tak disyaratkan keluar mani. Tak disyarat. Isteri dia tu. Yang ditalak itu tidak halal isteri, tidak halal baginya. Isteri yang ditalaknya. Bagi yang merdeka tadi atau yang mentalak itulah tak halal. Mana haram. Hingga berkahwin ia isteri itu akan suami yang lain daripada suami yang mentalakkan dia. Dia kena sehingga dia kahwin dengan orang lain tu. Tapi ni syarat. Ni rugi. Ni syarat ni rugi. Ni syarat. Walaupun dia cerai tadi ni sebelum dia wati lah. Kau kan tak apa. Dia cerai sebelum wati. Bila mai dia menikah tu syarat. Tu syarat. Syarat ni je.
Hak tu hak jam. Tu yang ada bagi upah buat syarat tu lah. Gitu. Syarat apa ni? Syarat dia tak halal berkahwin ia akan suami, melainkan dia berkahwin dengan suami dia berkahwin ia akan suami yang lain daripada yang mentalakkan dia tu lah. Suami yang mentalakkan tu. So, ataupun suami yang pertama tadi. Syarat dia dan diroibkan hasyapahnya. Hasyapah suami yang kedua tu. Diroib hasyapah ni mana ditenggelamkan. Ditenggelam pada apa? Pada kubulnya. Kubul isteri tu. Atau qadarnya, qadar kubul, qadar hasyapahnya tu balik pada hasyapah. Atau qadarnya. Memang dia pilih dah. Buka tengok mana hak tak ada kepala. Hak tak ada kepala ni nak kira ke mana? Dia kata qadar. Ikut qadar lah. Qadar kebiasaan sinci saya tahu orang ni. Qadar tu dia kata hanya lebih qadar tu saja. Aku pun tak ada buat apa lagi ni tak. Hang lebihan jaga hang. Nampak qadar tu. Tapi syarat qadar tu tak apa tak apalah. Nah, saya tahu dah tapi ala kuliah tenggelamkan hasyapah. Hasyapah tu tepi keledar. Baik. Hilangkan tepi keledar. Cakap tu. Atau qadarnya. Qadar ni bagi yang terpotong lah. Nampak tak? Gitu. Qadarnya tu daripada orang yang tiada hasyapah, orang yang tidak ada tepi keledar. Wa imma tak ada tutup muding kerat ataupun banak-banak memang macam tak ada dah. Bukan tahu silap perak panjang pak je putih ni. Daripada kecil-kecil je, tak ada. Hari kita buka tengok ada dalam WhatsApp saya ni. Dia hantar mai. Sungguh ke tak tahu tapi kalau sungguh kira gamak Hari kita buka tengok. Bagi yang tiada hasyapah baik dengan dengan disyaratkan intisyaruz zakat. Tu nak baca ke mana ni? Baca cara Arab lah tu. Hak zakat tu kalau ikutnya ada iklam, tapi tak boleh ada iklam lah. Intisyaru zakaruhu. Ni jadi hu tu dia ganti tiap dah. Intisyaru zakarnya. Macam lagu tu. Hu tu dia buat Melayu lah. Macam lagu tu. Syarat intisyar. Intisyar tu faham intisyar? Senang saya tahu cakap undang-undang lagi kita kata pasal kadang orang tengok dia tak faham. Kena bagi kerah kotak. Tu cerita dia. Dia mesti intisyar. Intisyar ni kerah. Faham tak? Kalau dia passion memang dia pilih hak yang memang tak naik dah min. Hak memang hak mati. Dia pilih gitu. Dia apa? Dia kata syarat tenggelam hasyapah. Dia pilih. Kawan orang ada duit ni lah. Dia pilih hak mati. Dia tu nak buat ke mana? Dia tak masuk. Dia ambil kayu cermang itu. Tamat bagi tak kira lah bagi jadi intisyar lah. Hak tu tak boleh. Syarat intisyar. Faham tak? Ni cerita ni. Tidak tak faham ni. Pasal dia pun bahasa Arab gitu dah. Tu syarat tu. Kawan pilih pula lah. Memang dia panggil lasa. Lasa ni memang hak lumpuh lah. Memang mati lah. Nak buat kan lah. Dia tak intisyar. Dia tak syarat. Dia tak tenggelam tu ya. Dia lah. Tak. Dia ada tenggelam hasyapah tu. Kena raibkan hasyapah. Yang kedua syarat intisyar. Zakarnya atau zakarahu lah. Intisyar ni kerah dan bangun. Tu mana intisyar. Kalau perempuan budak-budak ni yang ada nak tahu mana budak-budak perempuan macam kita kata bab bantai ayat sembahyang bukan masalah baliag ataupun tak baliag, betul tak? Bertempuh kulit laki-laki dan perempuan sampai kepada had keinginan. Dia sebut itu bukan had baliag. Hak keinginan. Kadang dia tak baliag lagi pun. Tapi dia ada hak keinginan, batal juga wudu kalau bersentuh. Nak tahu hak keinginan ni, ulama kata kalau laki-laki intisyaruz zakar. Bila tempuh perempuan, dia bukan ada telinga, bukan ada mata, dia memang automatik Allah Taala bagi. Mana? Gitu. Kalau perempuan milul qalbi, cenderung hati dia. Cenderung hati. Kalau Atuk Guru kata apa? Dia kata jadi kata ong. Sedap kata ong. Kata ada dalam ayat
hak yang ni bila pak tepuk nah jadi kata ong. Gitu. Tutup guru kata jadi kata ong. Mengaji pula tu saja jadi kata ong le. Gitu. Jadi nampak lagu lawak tapi ini hukum ini hukum. Nah gitu. Dia syarat tu dengan disyaratkan intisyaruz zakarnya. Gitu. Kalau hara intisyaru zakaruhu. Jikalau sedikit sekalipun, walaupun sikit-sikit tak apa dah. Kalau orang belah Kedah pergi mengkai-mengkai atau mengkai. Dia tak sungguh. Teriak ni dia tak bawa-bawa gaya-gaya mengkai dah. Mengkai dah. Dia nak keras, tak keras, nak lembek, tak lembek lah. Dia tak bawa mengkai dah. Mengkai ni maksud dia tak apa sungguh-sungguh tapi sikit-sikit tak apa dah. Istilah tanah dia panggil mengkai Mengkai tak apa dah. Gitu. Jangan kau buat keladi rebui, tu tak boleh tak. Keladi rebui tak boleh. Dia agak-agak. Mengkai tak apa dah. Dan disyaratkan sah nikahnya, nikah muhallil tadi. Mana dia Cina buta tadi tu? Disyaratkan sah nikahnya. Tiada memadai yang fasid. Mana nikah yang fasid. Tak memadai nikah fasid. Nikah rosak tak pakai. Maksud dia kena ada saksi, kena ada wali, kena ada angkat, ijab, kubur apa semua lah, faham tak? Ni pakai-pakai gitu-gitu tak boleh. Nikah fasid tak pakai. Kena nikah tu sah. Hak fasid tak pakai. Orang lah buat boleh weh. Maksud orang dek dah. Jika diwati padanya sekalipun, pada nikah yang fasid tu sekalipun. Apa makna sekalipun? Tak sah juga. Tak halal juga perempuan tu dengan suami je. Walau nikah tu fasid, tapi dia wati. Faham tak? Wati perempuan tu. Halal ke? Tak halal weh. Dia tak mau nak bagi sah dia nikah ni. Saya aku tak mau tinggal. Tak apa nak bagi sah. Nikah tu fasid. Bila fasid, wati. Ada. Kalau nikah fasid, wati tu pun tak pakai. Tak pakai mana. Lepas tu dia kata gitu. Jika diwati padanya pada nikah yang fasid tu, sekalipun. Apa makna sekalipun? Tak sah juga perempuan tu dengan, tak halal juga perempuan tu dengan suami yang pertama tak halal. Dia saya aku tak mau tinggal. Dia tak ada. Ada mampu dah. Jenis tunggu pintu pagar. Dia tak ada. Kena pulang hari. Qala musannif rahimahullah. Dan bahawa ada suami itu, yakni suami yang kedua lah. Ada suami itu dan bahawa ada suami itu, yakni suami yang kedua lah. Bukan suami yang pertama, suami yang kedua hak baru menikah ni lah. Suami yang kedua itu daripada orang yang kuasa jima. Tu syarat lagi weh. Orang yang kuasa jima. Iaitu balik mana? Balik kuasa jima. Balik pada kuasa jima. Lagu mana kata kuasa jima tu? Iaitu yang sudah sampai had syahwat. Orang yang sampai had keinginan lah. Mana dia lebih kurang had syahwat ni ulama kata 7 tahun ke atas. Sampai dah had syahwat. 7 tahun ke atas. Mana had syahwat ni had umur yang diinginkan dia oleh orang lain, iaitu 7 tahun ke atas. Betul ulama kata maka batal wuduk dengan bersentuh dengan dia. Sekalipun kanak-kanak tu dia belum ada keinginan, maka tidak diiktibarkan diri kanak-kanak tu, hanya iktibar diri orang lain terhadap dia. Iktibar diri orang lain terhadap dia. Kalau orang lain berkenan, nampak tak? Gitu. Maka tiada memada kanak-kanak yang belum sampai had syahwat. Dia bagi menikah dengan budak weh. Jika intisyar zakarnya sekalipun, jika bangun ataupun keras zakarnya sekalipun. Budak-budak. Tapi budak-budak tak sampai had syahwat lagi tak boleh. 6 tahun, 5 tahun tak boleh. Dia tak sampai had. Tak boleh. Lepas pada tu tak apa dah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala.
Tapi nikah yang sah dengan nikah fasid. Nikah fasid ni maksud dia syarat dalam akad lah. Hang kena cerai apa semua kena tinggal lah. Tak boleh lah. Tapi kalau dia tak buat syarat dalam akad, tapi dia buat syarat di luar akad. Nikah tu tak syarat lah. Aku nikah, aku terima nikahnya dengan mas kahwin, selesai lah nikah. Tapi syarat di luar akad dia buat. Buat perjanjian ni. Hang mesti wati sekali lah, lepas tu hang kena tinggal. Buat perjanjian ni lah. Tapi di luar akad. Hang ni ke mana ni? Fasik ke tak fasik nikah ni? Kalau mazhab, ikut mazhab. Mazhab Syafi'i lah. Mazhab kita Syafi'i, syarat di luar akad ni sah nikah. Tapi makruh. No? Serta makruh lah. Makruh. Di sisi Syafi'i. Sama lah. Orang main pinjam duit kita. Main pinjam 10 No. Apa dia tak kata? Kita balik. Nak balik rumah dia, kita balik. Maksud dia bukan majlis akad. Bukan majlis akad lah, pakai balik lah. Tak untuk pergi rumah dia tu. Hang kena bayar 20. Oh, lama kata. Hak tu. Makruh. Zalim. Hal makan atas zalim, tapi tak jadi riba ke tu? Pasal dia bukan bersyarat di dalam akad. Gitu. Dia untung mata juga mengaji erti ni. Untung mata itu. Tapi makruh lah. Kalau zalim ni dah dosa lah tu dah. Tapi makruh. Tapi kalau syarat lah akad, mai aku pinjam 10. Boleh bayar 20. Tak apa pun tu tak. Kawan sesak habis dulu lah. Mencalung itulah. Tapi kena bayar 20. Tu riba. Faham tak? Pasal dia berlaku dalam majlis. Dalam majlis akad lah. Gitu. Tapi ni tak kau nak balik dia. Habis lah. Bila bercerai antara dua yang berakad tu, maka dia berpisah tu bukan jadi majlis akad lah. Bila bukan majlis akad, bersyarat di luar majlis, hukum dia makruh. Situ ya. Dia ni menindah ya. Situ lah. Sebab tu bila tak berlaku dalam majlis akad, sunat bagi kita orang pinjam ni bayar lebih. Tu orang hak yang ni maulah terima. Bukanlah mau terima, ambil lah. Tak ada masalah main pinjam 10, dia kita bagi 10. Esok lusa dia dapat dia main bayar, dia bagi 15. Sunat lah ulama kata. Lusa ni tak ada kita nak minta pinjam, dia tanya saya, hang tak mau pinjam duit pula. Aku tu, faham tak? Dia tahu untung semata kau ni pinjam. Nampak tak? Hang tak tanya pula, hang tak mau pinjam duit. Dia tak ni apa lah. Tapi orang bila timbang rasa ni, dia berasa lah. Dia kawan ni tolong aku, bagi lebih biar sikit tak ada nak minta dia berasa sikit-sikit. Aku tengok hang melengung ni apa sebab? Dia tak nak pinjam dia, aku nak bagi. Hama tanya siap. Dia tak, aku salah lain, bukan salah tu. Habis gitu. Tu Imam Syafi'i. Syarat dia tu. Qala musannaf rahimahullah ta'ala sikit. Dan jika berkahwin oleh yang berkehendak jadi muhallil. Muhallilu. Dan jika berkahwin oleh yang berkehendak jadi muhallil. Dia berkehendak jadi Cina buta lah. Dengan syarat. Berkehendak tu dengan syarat wali perempuan, dengan syarat wali perempuan pada akad. Mana ada syarat-syarat pada akad. Syarat tu pada akad. Takluk situ. Dia dengan syarat, tapi syarat-syarat tu pada akad. Baik. Dan mufakat ia. Ia yang berkehendak tu. Dan mufakat ia yang berkehendak jadi muhalil tadi tu, mufakat akan wali perempuan. Bahawa apabila ia siapa? Ia muhalil tu wati.
talak ia, atau bahwasanya apabila wati bain perempuan itu, tu wali dia angkat, faham tak? Dalam angkat dia syarat. Kalau hang wati, jadi tertalaklah isteri hang. Nampak? Kalau hang wati, jadi isteri hang ni bain. Mana? Jadi talak bain. Apabila wati bain perempuan itu, daripadanya, ini daripada suami yang kedua tu, atau apabila ia apa? Ia apa ni? Ia muhallil tu, wati, maka tiada nikah. Maka apabila mana dia? Atau apabila ia yang berkendak, ia muhallil tadi, wati, maka tiada nikah antara keduanya, antara muhallil dan perempuan. Batal nikahnya, mana tak sah nikahnya, kerana bernapi-napi. Yakni bernapi-napi dengan mana berlawanan. Bernapi-napi mana berlawan-lawan, ini syarat. Berlawan-lawan, ini syarat. Ini syarat mana ni? Kerana makna nikah tu, takrif nikah tu akad yang mengandung bagi harus wati selama masa hidup. Tu makna akad nikah, faham tak? Tapi wali dia syarat. Dalam akad, kalau hang wati tertalak. Kalau hang wati jadi bain perempuan ni dengan hang. Maka apabila gitu, bahawa apabila ia wati, talak ia. Atau bahawa apabila wati bain perempuan itu daripadanya. Atau apabila ia wati, apabila ia muhallil tu wati, maka tiada nikah antara keduanya, antara muhallil dan perempuan tu. Kalau hang wati juga lah, tiada nikah ni macam terpasang lah gitu lah, tiada nikah. Jawab, batal, nescaya batal nikahnya, nikah muhallil. Mana tidak sah, batal dengan mana tidak sah nikahnya, nikah muhallil. Pasal dia bersyarat, faham tak? Pasal apa tak sah tu? Pasal apa batal dengan mana tak sah? Kalau ikut batal ni mula-mula sah, lepas tu tak, baru jahanam lah. Kalau ikut batal dengan mana tak sah, daripada awal tak sah lah. Kerana bernapi-napian, mana berlawan-lawanan, ini syarat. Syarat mana? Syarat nikah ni. Syarat ni, ini syarat dia sebut tadi lah. Kalau hang wati tenah, syarat wali tu. Ini syarat. Kerana asal pada makna nikah tu takrif nikah tu akad yang mengandung bagi harus wati selama masa hidup. Tapi hang pi syarat wati terpasang. Kalau wati, nikah hangpa tak terpakai lah. Gitu. Jadi bernafian antara syarat ni lah. Padahal bila jadi bernapi-napi tu, maka hukum nikah tu tidak sah. Boleh faham lah? Tak terpakai syarat tu. Bagi menghendaki akad, tak, kerana syarat. Bagi tak sah kerana apa? Bagi menghendaki. Orang mengaji jadi maf'ul bagi tu lah. Dia bukan makna nikah lah gitu. Bagi menghendaki nikah, akan bagi menghendaki nikah, dia bukan makna nikah gitu. Iaitu makna nikah tu halal wati. Tapi hang duduk syarat tak bagi wati. Nah, itu tak terpakai. Bukan makna nikah lah gitu lah. Gitu. Betul tak, hukum dia tak sah. Nah, wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullah ta'ala faslun wallahu ta'ala ala wa alam. Sama semula. Syarat di luar tadi hukumnya makruh. Tapi kalau syarat di luar makruh. Dia ikut tak ikut kau dia tu, dia tak ikut apa. Abang dia kata nak menikah dengan dia boleh, tapi syarat apa? Kena duduk dengan dia, duduk rumah dia, duduk belah kampung dia, syarat belaka dia. Tak apa, tak ada masalah. Ni. Tak sah. Tapi makruh. Kalau wati
Hak tu cuma syarat luar itu ya, bukan dalam akad. Dia tak menafikan akad. Tak, bukan yang ni. Ha. Ha. Pada syarat akad. Pada akad. Dia Syarat pada akad. dia syarat pada akad. Tu yang tak terpakai. Dia ubah tu. Maksudnya walaupun kat luar dia tetap tak sah juga. Dalam dekat luar akad. Tak apa. Sah. Dia pasal dalam akad tu tak ada. Faham? Dalam akad tak ada, bila dalam akad tak ada jadi makruh gitu lah. Yang tu ikut juga dia, turut tak turut. Macam tu lah. Nak menikah dia boleh kena duduk belah dia semua. Tak apa, tak ada masalah. Kita pun terima syarat dia lah. Syarat lah. Nikah tak ikut. Nah, ikut lelaki betul tak? Ikut. Begitu lah. Nikah tak ikut. Dia tak ada dalam syarat, tak ada masalah. Dia jangan berlaku dalam balik. Boleh akad ya. Tak berlaku boleh akad, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Nah, paslun temu gitulah.